Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Elma binti Zulkifli, nombor matrik C16B0474. Penulis saya Encik Hidayat bin Hamid. Okey, saya ingin membentangkan projek penyelidikan saya iaitu bertajuk analisis mesej dakwah dalam filem khurafat. Okey, pengenalan saya. Mesej dakwah ni merupakan sesuatu yang penting dalam penyampaian sesebuah cerita dan isu keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Malaysia. Okey. Pengkaji juga akan membincangkan tentang mesej dakwah yang digunakan dalam filem ini sama ada membawa maksud yang baik atau tidak. Dan pengkaji akan membincangkan tentang permasalahan kajian ini agar pelajar memilih satu tajuk yang bersesuaian dalam bidang pembelajaran dan menghasilkan objektif kajian. Okey, pengkaji juga akan menyatakan dua persoalan kajian. Okey, latar belakang kajian. Filem dakwah ini mengandungi elemen-elemen yang sememangnya dapat mempengaruhi pemikiran dan juga emosi seseorang. Okey, pemilihan genre filem oleh pembuat filem dakwah bukanlah sekadar seruan Islam semata-mata, ia disampaikan dengan cara yang bersesuaian. Penyampaian mesej dalam filem adalah bergantung kepada gaya penyampaian dalam sesebuah filem itu sendiri. Okey, filem dakwah. Gaya penyampaian filem dakwah ini adalah pengarah seharusnya membangkitkan emosi penonton supaya dapat dihayati dengan baik. Okay, permasalahan kajian saya berkaitan dakwah dan filem tempatan yang menyebabkan filem seram tidak dapat disampaikan dengan baik dan lebih dramatik. Menggunakan dakwah yang betul dapat menyalurkan mesej dakwah kepada masyarakat dari segi menyampaikan mesej dan mampu menarik minat penonton dan disukai oleh pendakwah dan penonton. Objektif kajian saya yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis dakwah yang disampaikan oleh filem khurafat. Yang kedua, menganalisis mesej dakwah dan kesannya dalam filem khurafat. Yang ketiga, keberkesanan mesej dakwah dalam filem khurafat. Persoalan saya, mengenal pasti jenis-jenis dakwah dalam filem, menganalisis maksud mesej dakwah dan kesannya dalam filem khurafat. Skop dan kajian saya, penelitian terhadap mesej dakwah, memfokuskan kepada filem dakwah. Menjalankan kajian ini adalah untuk melihat peranan mesej dakwah dalam penghasilan filem seram. Dapatan kajian saya adalah hasil pengumpulan data dan kajian yang dijalankan dalam filem seram yang bertajuk Khurafat. Sumber-sumber yang saya dapat melalui Google Book, web dan juga jurnal-jurnal. Okey, ini latar belakang filem Khurafat iaitu Perjanjian Syaitan. Kisahnya bermula Johani bekerja dekat hospital dan menjadi pembantu hospital. Dia baru saja berkahwin dan isterinya bernama Aisyah. Pasangan ini masa awal perkahwinan dia ni diorang happy sangat dan tanpa dijangka diorang ni selalu kena ganggu dengan makhluk halus dan Ana sentiasa mengganggu Johan. Ana ni bekas kekasih Johan, selalu mengganggu Johan walaupun ada Aisyah pun dia selalu mengganggu. Ini menyebabkan Johan selalu risau dengan keadaan Ana yang sekarang ni lah sebab bukan macam diri dia yang dulu. Okey, tidak lama kemudian Ana ni bunuh diri sebab dia dah macam tergila-gilakan sangat dekat Johan ni kan. Okey, kematian Ana ni macam kemuncaknya jadi lebih aneh dan hidup Johan ni macam tak tenteram. Disebabkan perbuatan Johan kepada Ana ketika masa lampau ni lah. Okey, bayangan Ana ni selalu mengganggu Johan dengan Aisyah. Johan ni dah macam tertekan, lepas tu baru dia tahu perbuatannya itu disebabkan Ana dan Aisyah, macam Aisyah ni ganggu makhluk halus dan Ana ni macam dah kecemkan diri dia. Dan last kali Johan ni dah macam menyesal, tapi menyesal tak guna dah lah sebab dah jadi kan. Okey, penggunaan mesej dakwah dalam filem khurafat ni
Dia boleh membangkitkan keinsafan dalam diri penonton. Okey, dalam filem khurafat ni ada unsur-unsur yang penting yang patut digunakan dalam penghasilan sebuah filem, iaitu macam berlawanan berlawanan syaitan lah, dengan pendakwah-pendakwah akan menjadikan filem tu lebih dramatik. Okey, mesej dakwah ni dia memberi kesedaran kepada penonton bias betul dan memberi pesanan kepada setiap babak. Okey, penonton boleh dapat nasihat. Kalau dia menonton filem ni pun dia macam boleh tengok, aku takut dah nak buat macam tu. Dia macam dah nampak kan apa yang terjadinya lah kalau orang yang ada pegangan Islam. Okey, mesej dakwah merupakan kewajipan dan tanggungjawab umat Islam dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Betul, dalam penyampaian filem, dalam ceramah umum, cara lisan, semua boleh dalam pesanan mesej dakwah ni. Okey, dalam babak dalam yang terdapat dalam filem khurafat ni, dalam mesej penyampaian mesej dakwah ni, ketika Ana sedang menari di pusat hiburan. Okey, kita seorang wanita Islam, kita tidak boleh pergi ke tempat hiburan yang terlalu bebas, yang macam bebas lelaki perempuan yang berjoget, dia tak boleh. Itu adalah larangan Allah Ta'ala, dan kalau kita masuk, kita dah haram atau berdosa besar. Ini haruslah dielakkan kerana terjadinya perkara yang syirik ni lah. Okey, babak yang kedua, Johan mengingati zaman dia hanyut dengan Ana ketika Imam Fahar memberi ceramah secara umum. Masa ni dia nampak dah macam dia dah menyesal lepas dia buat dekat Ana tu. Okey, babak ketiga, Pak Aziz yang dirasuk hantu dan diubati oleh Imam Kahar. Okey, Pak Aziz ni dia dah macam main ilmu hitam dan dia pun dirasuk hantu dan lalu kemudian dimati. Okey, Imam Kahar yang sedang memberi ceramah dakwah secara umum kepada orang kampung. Ini masa ni pun bapak dia kelihatan Johan pun dah macam takut-takut. Okey, dalam babak seterusnya, Pakcik Rosnah memberi pesanan kepada Johan dan berkata, jika kamu ada sakitkan hati siapa-siapa, lekaslah kamu minta maaf kepada orang itu kerana benda ini hampir dengan Johan. Tapi Johan pun macam indah tak indah je. Macam dia buat macam perkara tu macam mana macam benda tu tak mengganggu dia lah sampai dia boleh mati, dia accident kan. Okey, babak seterusnya dia membengkal tangkal yang diberikan pada Moh dan menelisik kepada Ana. Ini adalah syirik kerana dia percayai Tok Moh tersebut, dia percaya dengan ilmu-ilmu syirik ni. Okey, dalam babak yang seterusnya, ketika ini Johan telah meninggal dunia dan dia terkejut tengok diri dia yang meninggal, bukan ibunya. Okey, kalau kita nak lakukan perkara syirik, kita kena berfikir panjang dan akan tahu kalau kita larang pantang larangnya, kita akan kena balas dengan nyawa lah kan orang kata. Okey, dalam bab yang seterusnya, bab akhir ni, babak yang akhir, penyampaian mesej dakwah yang disampaikan secara umum dan berkata, okey, pesanan mesej dakwah ni lah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan, menyuruh mengejarkan perbuatan yang keji dan murka. Kalau bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan murka itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Okey, kesimpulan yang saya dapat, penggunaan mesej dakwah di dalam penghasilan filem dapat memberikan pandangan mata yang baik kepada penonton. Okey, ini dalam pesanan mesej dakwah ni, dia memberi pesanan yang baik kepada penonton sebab dia melihat sendiri mesej-mesej yang disampaikan dalam filem tersebut. Okey, penggunaan mesej dakwah dalam sesuatu filem perlu dikaji sedalam-dalamnya agar tidak mengganggu akidah yang menjadikan elemen yang penting
dalam sesebuah filem. Okey, penggunaan mesej dakwah ni dalam filem kita kena rujuk ustaz-ustaz dahulu agar tidak mengganggu akidah-akidah atau perbuatan yang terserong akan membuat penonton ni macam melakukan perbuatan yang terserong. Dia perlu dikaji sedalam-dalamnya. Tidak boleh macam, tak boleh nak main bual je kan, tak boleh. Dia kena ada pesanan ustaz, dia kena mengkaji, kita kena tanya pendapat diorang dulu. Okey, yang ketiga, membina emosi antara penonton dan filem yang ditonton bukanlah satu perkara yang sangat mudah. Yes, betul. Macam kita nak buat emosi penonton ni macam menarik filem tu atau menghayati sangatlah susah. Kita kena betul-betul membuat kajian dahulu sebelum membuat filem tersebut. Okey, dan seterusnya, membuat filem haruslah menitik beratkan penggunaan mesej dakwah dalam filem seram menjadi keelemen kekuatan dalam perhasilan sesebuah filem. Betul, dalam penggunaan ayat ataupun mesej-mesej pesanan dakwah, elemen kekuatan dalam pemasa filem haruslah dititik beratkan dan bukan sewenang-wenangnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Ikhlas dari saya, Elma binti Zulkifli, dan sekian, terima kasih.